Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang berbahagia Datuk Dr. Syed Saleh Syed Yusof Az-Zawawi, Pengurusi Lembaga Pengurusan Masjid Abidin Masjid Negeri. Yang berbahagia lagi diraikan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah bin Muhammad Hanafiyah ataupun bin Tuan Guru Haji Hussein, Mudir Madrasah Ad-Dirasah Al-Islamiyah, dan merupakan juga tenaga atau pengkuliah di masjid kita. Barisan staf Masjid Abidin Masjid Negeri, seterusnya para peserta daurah kitab pada hari ini. Alhamdulillah. Pertama, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala memilih kita pada pagi yang penuh barakah ini dan beri kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita meluangkan masa untuk kita mendalami atau memahami bab-bab berkaitan dengan zakat, insya-Allah. Jadi sebagai pembuka kata, pemanis bicara bagi mewakili pihak Masjid Abidin Masjid Negeri, dengan ini majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Syed Saleh, Pengurusi Masjid Abidin Masjid Negeri, untuk menyampaikan sedikit kata-kata aluan, seterusnya merasmikan program kita pada pagi ini, insya-Allah. Fal tafaddal mashkura wa ma'jura. Duduk dah lah, segi berapa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, guru kita Ustaz Muhammad Hanafiyah Abu Usamah bin Tuan Guru Haji Hussein, ahli imam-imam dan bilal-bilal, ada doa ini, para jemaah yang saya cintai dan sayangi dan hormati. Alhamdulillah, tak ada yang saya tinggal ya. Nama-nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat kita mengadakan satu majlis yang saya rasa, saya anggap mustahak, iaitu bab zakat, dengan kedatangannya insya-Allah balighna Ramadan, dengan harapan insya-Allah kita akan menjiwai Ramadan sepenuhnya dengan tahu bab-bab zakat yang akan disyarahkan oleh Tuan Guru kita Ustaz Muhammad Hanafiyah Abu Usamah bin Tuan Guru Haji Hussein. Saya tak akan berpanjang lebar, yang mustahak kita dengar maklumat daripada Tuan Guru kita. Jadi saja saya nak mengambil kesempatan untuk mengucap ribuan terima kasih untuk menjayakan majlis yang memang kita anggap mustahak sebelum kedatangan Ramadan. Dengan itu saya dengan hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Hanafiyah, Tuan Guru kita yang dikenali dengan Abu Usamah bin Tuan Guru Haji Hussein, dengan hormatnya disilakan. Assalamualaikum.
Dengan ini untuk meresmikan majlis yang kita hormati ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan majlis ini. Terima kasih. Silakan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadil Dr. Sayyid Hafizahullah Subhanahu wa taala, para imam, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, bilal-bilal, seterusnya talabatul ilm, penuntut-penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kita pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah pada pagi ini sesi yang pertama, lepas selepas daripada Zuhur, selepas daripada Jumaat, sesi yang kedua lepas Zuhur. Tak salah dah sebab Abu musafir kah? Orang musafir tak wajib Jumaat. Tapi bukan atas pandangan mazhab Imam Syafi'i lah, sebab kita keluar pada subuh dah. Baik. Jadi lepas daripada Jumaat, insya-Allah sesi yang kedua, yang mana kita akan bincang berkenaan dengan ibadat zakat daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah adalah satu kitab yang cukup masyhur bagi penuntut-penuntut ilmu fiqh mazhab Imam Syafi'i khususnya, yang mana kitab ini menjadi kitab matang yang dipelajari oleh penuntut fiqh mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita akan baca daripada buku ni, daripada kitab ni. InsyaAllah Syekh kita akan baca, Patan akan hurah. Cuma terjemahan, dia ada terjemahan. Cuma anda tidak sempat semak. Dia terjemahan tu dibuat oleh beberapa orang sahabat kita. Anda tidak sempat semak, kebetulan program penuh. Malam pun sudah lewat dah program, direct program. Jadi anda tak sempat untuk semak. Jadi insyaAllah mana-mana yang perlu diperbetulkan, kita akan perbetulkan dalam pengajian ini. Jadi sebenarnya penuntut, sebab kita tengok ni penuntut ilmu saja yang bakal menjadi ulama pada masa akan datang, sepatutnya tak perlu dah pakai terjemahan. Jadi kena pakai teks Arab terus. Betul tak? Itu hak yang sebaiknya pakai teks Arab terus. Tak perlu dah sebenarnya pakai terjemahan. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena faham bahawasanya, sebelum daripada kita masuk, kita kena faham bahawasanya kita dalil yang disepakati oleh ulama, yang pertamanya Al-Quran, yang keduanya ada As-Sunnah, yang ketiganya Ijma', yang keempatnya Qiyas. Dalam bab zakat, di sana ada nas yang jelas daripada Al-Quran, ada nas yang jelas daripada hadis. Kalau ada nas yang jelas, ada nas hak yang qat'i, maka pastinya perkara tersebut tidak berlaku perselisihan di kalangan ulama. Kita ada dalil yang keempat yang kita sebut adalah Qiyas. Maksudnya di sana ada sebahagian daripada perbincangan zakat yang mana tidak ada nas yang jelas. Tidak ada nas yang jelas. Nas tidak jelas, maka apabila tidak jelas, maka sebahagian daripada ulama menggunakan dalil qiyas. Cuma kadang-kadang ulama, sebahagian daripada ulama mengatakan masalah ni diqiyaskan dengan masalah ini, sebahagian ulama yang lain kata tak, masalah ni diqiyaskan dengan masalah ini. Akhirnya berlaku perselisihan di kalangan ulama dalam bab zakat. Dan kita dapati lepas daripada ini kita akan sebut sedikit perselisihan di kalangan ulama fiqh berkenaan dengan bab zakat. Cuma kita akan fokus kepada apa hak yang disebut di dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kalau perlu kita sebut pandangan yang lain, maka kita akan sebut sedikit pandangan yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. آمين يا رب العالمين. كتاب الزكاة كتاب زكاة لا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم غير الجنين وذلك في أنواع الأول النعم. Tidak wajib zakat melainkan ke atas orang yang merdeka, muslim yang bukan janin, dan yang demikian pada jenis-jenis. Yang pertama, haiwan-haiwan ternakan. Baik, kita dia kalau bab zakat ni kita masih lagi dalam rubu' ibadat. Kita dalam fiqh kita ada 4 rubu'. Kita ada dia bahagikan kepada 4 bahagian. Kita ada bahagian ibadah. Okey, kita kata dia rubu' ni 1/4. Maksudnya kitab fiqh dia bahagikan kepada 4. Yang pertamanya nama dia adalah bab ibadat. Yang keduanya adalah bab munakahat, bab muamalat. Yang ketiga bab munakahat. Yang keempatnya bab jinayat. Di celah-celah ni dia akan bincang pula bab faraid. Kerana faraid kerana di sana ada riwayat menyebut benda faraid adalah nisful ilm, separuh daripada ilmu, maka dia tengah-tengah. Okey. Jadi bab zakat ni masih lagi dalam kategori perbincangan ataupun bahagian ibadat. Ibadat maksudnya hubungan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia babuz zakah, bab pada membincangkan tentang zakat. Dia zakat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada makna dia pada lughah dan ada makna dia pada istilah. Baik, pada lughah makna dia ada beberapa makna. Antara makna zakah pada lughah adalah an-nama, makna dia adalah subur. Baik, manakala makna dia pada istilah ulama, makna zakah adalah mengeluarkan, okey, mengeluarkan sesuatu yang tertentu daripada harta yang tertentu, daripada seseorang yang tertentu dengan niat yang tertentu yang diberikan kepada golongan yang tertentu. Baik, jadi mengeluarkan, itu makna zakat, mengeluarkan harta yang tertentu daripada seseorang yang tertentu, daripada harta yang tertentu diberikan kepada golongan yang tertentu. Baik, disalurkan kepada golongan yang tertentu. Okey, itu ta'rif ataupun maksud zakat mengikut istilah ulama. Pengarang kita menyebut bahawasanya tidak wajib zakat melainkan ke atas. Maksudnya siapakah orang yang wajib zakat atasnya? Maksudnya orang lagu mana ataupun apakah cakap mudah lagi, apakah syarat wajib zakat? Okey, hak tu hak yang cakap mudah lagi. Apakah syarat wajib zakat? Katanya tidak wajib zakat melainkan ke atas al-hur, orang yang merdeka, macam kita ramai-ramai. Jadi bermakna hamba tidak wajib zakat. Hamba tidak wajib zakat. Maksudnya hamba tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Kenapa hamba tidak wajib zakat? Kenapa kau syarat dia mesti kena hurriyah, merdeka? Kerana hamba dia tidak memiliki sesuatu. Itu alasan dia. Hamba dia dengan barang yang dimiliki olehnya adalah milik kepada tuang dia. Dia tidak memiliki sesuatu, maka sebab itulah tidak wajib zakat ke atas hamba. Cuma zakat fitrah wajib ke atas tuang dia untuk hamba, bukan wajib atas hamba, wajib atas tuang dia. Baik. Jadi oleh kerana hamba tidak memiliki sesuatu, sebab itulah tidak wajib zakat atas hamba. Cuma di sana ada hamba yang dikenali sebagai hamba muba'am. Kita dalam perbincangan hamba ada beberapa perbincangan. Sebenarnya perbincangan hamba walaupun tidak ada sekarang ni, perbincangan hamba walaupun tidak ada sekarang ni, hamba tak ada sekarang ni, tapi tetap ada dalam kitab fiqh. Bahkan dalam kitab mazhab Hanafi memang dia bincang secara luas berkenaan dengan permasalahan hamba. Kerana dalam perbincangan masalah hamba boleh dikiaskan ataupun dikeluarkan kaedah dengan permasalahan-permasalahan baru yang berlaku sekarang ni. Baik. Cuma kita nak sebut contoh, kita tidak sempat. Kerana kita nak fokus kepada perbincangan bab zakat. Di sana ada hamba yang dikenali sebagai hamba muba'am. Hamba muba'am adalah hamba yang muba'am adalah isim maf'ul daripada perkataan ba'am, makna separuh. Hamba sebahagian. Katakanlah ni seorang hamba, sebagai contoh, tiba-tiba si A dan si B dia pakat beli hamba ni. Hamba ni kata harga 20,000 sebagai contoh, ni hamba. Si A keluar 10,000, si B keluar 10,000. Baik, jadi hamba ni dimiliki oleh 2 orang, tuang dia. Tiba-tiba si A memerdekakan bahagian dia.
Dia pada asalnya apabila dia memerdekakan, maka merdekakan habis hamba tersebut. Kalau dia banyak pitih, mesti kena bayar bahagian temang dia. Okey, katakanlah tak ada pitih dan seumpamanya, maka kekal hamba saat itu sebahagian merdeka dan sebahagian lagi masih lagi hamba. Maka hamba ini dinamakan sebagai hamba muba'ab. Maka kaedah hamba muba'ab, hari ini dia kerja untuk tuang dia, esok dia kerja untuk dia, lusa dia kerja untuk tuang dia, tulak dia kerja untuk dia. Ketika dia kerja untuk diri dia, maka harta yang dimiliki oleh dia pada hari tersebut adalah milik dia. Jadi oleh kerana hamba muba'ab juga memiliki dengan sebab sebahagiannya yang merdeka, maka hamba muba'ab juga wajib mengeluarkan zakat. Jadi yang dimaksud dengan hamba tidak wajib mengeluarkan tidak wajib zakat melainkan atas orang yang merdeka. Tidak hamba, maksudnya hamba yang selain daripada hamba muba'ab. Kerana hamba muba'ab ada juga merdeka pada dia, iaitu sebahagian hak yang merdeka itu. Maka masuk di bawah perkataan al-hur. Okey, boleh faham kan? Tidak wajib zakat melainkan yang pertama di atas orang yang merdeka. Okey, hamba tidak wajib zakat. Sama ada hamba qin. Hamba qin ni hamba al-qindu, maksudnya hamba yang tuling. Hamba 100%. Okey, hamba tuling. Yang keduanya dia panggil hamba mudabbar. Dia mudabbar ni hamba yang ditadbirkan oleh penghulu dia. Penghulu dia kata mana? Anta hurun dubura mauti. Guna perkataan dubur. Mung merdeka selepas daripada kematianku. Maka hamba tersebut dinamakan sebagai hamba mudabbar yang telah ditadbirkan oleh penghulu dia. Ataupun hamba mukatab. Hamba mukatab yang penghulu dia akad kitabah. Akad kitabah ni maksudnya akad kitabah, penghulu dia kata katabtuka bikada wa kada. Aku akad kitabah denganmu dengan bayaran sekian, maka hamba tu terima, maka hamba tu apabila dia bertukar menjadi hamba mukatab. Maka hamba mukatab ni hak yang boleh ambil zakat kerana ingin menebuskan diri dia. Okey, hamba mukatab ataupun hamba ummul walad. Ummul walad ni adalah hamba perempuan yang dipakai oleh penghulu dia sehingga dapat anak. Bagi penghulu dia, maka hamba tersebut dinamakan sebagai hamba ummul walad. Maka semua jenis hamba selain daripada hamba muba'ab tidak wajib atas mereka zakat kerana mereka tidak memiliki sesuatu benda. Baik, tidak wajib zakat melainkan atas al-hur, orang yang merdeka. Orang yang merdeka al-muslim, yang Islam. Maksudnya antara syarat wajib zakat adalah Islam. Okey, syarat wajib yang pertama adalah hurriyah, merdeka. Syarat wajib zakat yang kedua adalah Islam. Bermakna orang kafir tidak wajib zakat. Orang kafir tidak wajib zakat. Tidak wajib disebah hukum dunia. Tidak wajib menunaikan zakat dan tidak wajib qada balik zakat yang tidak ditunaikan apabila dia memeluk Islam. Jadi orang kafir banyak harta dia, lepas tu siapa ketua bankrupt tiba-tiba memeluk Islam sebagai contoh, adakah wajib dia kena keluar balik zakat-zakat yang harta dia banyak sebelum daripada ni? Jawapan dia tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kata olehmu ya Muhammad kepada orang kafir, sekiranya mereka itu berhenti daripada kekufuran, maka diampunkan segala apa kesalahan yang terdahulu. Baik. Islam dia menghapuskan segala kesalahan yang dilakukan oleh orang kafir sebelum daripada ni. Jadi Islam adalah syarat wajib zakat. Bermakna orang kafir tidak wajib zakat, tidak wajib secara tunai, juga tidak wajib secara qada. Maksud tidak wajib secara qada akan datang apabila dia memeluk Islam, tidak wajib dia qada balik zakat-zakat yang tidak dibayar sebelum daripada ni. Kita ada kategori yang kedua. Saat ni orang kafir yang pertama. Kita ada kategori yang kedua orang kafir, iaitu golongan yang dinamakan sebagai murtad wal iyad billah. Orang yang murtad. Dia asal orang Islam, tiba-tiba dia keluar daripada agama Islam. Hak tadi, hak yang kita cerita tadi itu perincian hak yang kita cerita adalah kafir asli. Yang dia ada golongan yang kedua adalah kafir murtad. Orang kafir murtad wajib kena bayar zakat kerana kekufuran berlaku dengan kecuaian dia. Maka apabila dia memeluk Islam akan datang, wajib dia kena bayar balik zakat-zakat hak yang diwajibkan kepada dia di zaman murtad dia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dia tidak wajib zakat melainkan ke atas orang yang merdeka. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya orang Islam. Yang ketiganya bukan janin. Dia sebenarnya bukan janin ni, yang dimaksud asasnya adalah mesti kena yakin ada pemilik bagi harta tersebut. Kalau tidak yakin ada pemilik, maksudnya tidak diyakini, mungkin ada, mungkin tidak ada, maka tidak wajib.
Antara harta yang tidak diyakini mempunyai pemilik adalah harta yang dihentikan untuk janin. Okey, maksud dah harta yang dihentikan untuk janin. Katakanlah kita buat contoh, seorang perempuan ni sedang mengandung. Ni sebagai contoh, seorang perempuan ni sedang mengandung. Tiba-tiba tok lelaki dia meninggal dunia. Okey, suami dia meninggal dunia. Apabila suami dia meninggal dunia, dia sedang mengandung, kemungkinan kandungan dia kosong. Ada kes yang mana ingat mengandung, rupa-rupanya tak ada. Ada gas dia, ada angin je. Okey, ada kemungkinan. Dan ada kemungkinan kandungan saat ni itu ada sungguh kandungan. Dan kemungkinan kandungan saat ni itu hidup, kemungkinan mati. Kemungkinan kalau hidup pula, kemungkinan lelaki, kemungkinan perempuan, kemungkinan dua orang lelaki, kemungkinan dua orang puang, mungkin lelaki dan puang. Baik, ni janin. Jadi, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana seorang perempuan mengandung, tiba-tiba suami dia meninggal dunia. Suami dia meninggal harta pusaka. Maka harta pusaka adalah milik kepada ahli waris suami. Antara ahli waris suami adalah janin. Tetapi oleh kerana tidak diyakini hidupnya janin setelah daripada dilahirkan, maka ketika itu tidak yakin ada pemilik bagi harta tersebut. Okey, boleh faham? Kita sekarang ni kalau kita nak bagi saka, yang mana salah seorang daripada ahli waris masih lagi dalam kandungan, maka kita kena kita kena bagi untuk orang yang hidup dengan hak yang paling sedikit. Kita kena buat andaian, kalau sekiranya tak ada, banyak mana dapat ayah dia, isteri dia dapat banyak mana, anak-anak dia lain banyak mana. Kalau tak ada, dalam perut tak ada benda. Okey, kalau ada banyak mana. Kalau ada hak lelaki banyak mana, ada hak puan banyak mana, kalau seorang banyak mana, kalau dua orang banyak mana, maka kita kena bagi hak yang paling al-adhar, hak yang paling sedikit. Lepas tu di sana ada harta hak yang mauquf, hak yang dihentikan. Harta hak yang mauquf, harta hak yang akan dihentikan untuk diberikan kepada janin tersebut. Andai kata janin ini keluar lelaki, maka kita akan tengok bagaimana hak yang kita beri kepada janin tersebut dan kita beri kepada ahli waris yang lain semula. Ataupun kalau janin itu perempuan, okey, dia ada dalam bab faraid, ada dipanggil harta hak yang mauquf. Baik. Harta mauquf tersebut oleh kerana tidak diyakini mempunyai pemilik, tidak wajib zakat. Okey, boleh faham? Tidak wajib zakat kerana tidak diyakini mempunyai pemilik. Okey, sebab itulah dikata ghairi janin, selain daripada janin. Tinggal lagi hak yang sebenarnya di sana ada lagi perkara hak yang perlu kita kena sentuh, hak yang tidak disebut oleh pengarang kita, yang mana pengarang kita menyebut syarat wajib zakat. Yang pertama hurriyah, yang keduanya adalah Islam, yang ketiganya adalah yakin ada pemilik. Antara hak yang tidak disebut oleh pengarang kita, dua lagi syarat wajib hak yang tidak disebut. Yang pertama dia dipanggil quwwatul milki, ataupun dipanggil juga al-milkut tam. Quwwatul milki maksudnya kekuatan pemilikan. Kadang-kadang dia memiliki barang tersebut tapi tapi lemah pemilikan dia. Kadang-kadang dia memiliki barang tersebut tetapi lemah pemilikannya. Sebagai contoh, hamba mukatab. Ni sebagai contoh, hamba mukatab. Ketika dia kumpul duit nak bayar ke tuang dia. Okey, pemilikan dia terhadap barang tersebut adalah pemilikan yang lemah. Kerana bila-bila masa sahaja boleh diangkat kembali, difasah kembali akad kitabah tersebut. Akad hak yang penghulu dia kata, aku akad kitabah saat itu boleh dirungkai semula. Maka pemilikan hamba mukatab bukan pemilikan yang kuat, bukan pemilikan yang lemah. Baik. Jadi apabila bukan pemilikan yang lemah, maka ketika itu tidak wajib zakat di atas harta yang dimiliki oleh hamba mukatab. Cuma dalam masalah milkut tam, dalam masalah milkul tam ni, kadang-kadang sepakat ulama mengatakan ini adalah syarat wajib zakat. Cuma perincian, kadang-kadang perincian tu berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Hamba buat sebagai contoh. Ni sebagai contoh dah. Sekarang ni pitih kita. Tiba-tiba kita bagi orang berhutang pitih kita. Kita bagi orang berhutang pitih kita. Jadi hutang yang pitih kita bagi orang hutang. Contoh kita ada 20,000, kita bagi orang berhutang pitih kita 20,000. Jadi pitih kita orang berhutang, dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya, orang yang berhutang saat ni tu memang akan bayar dan sampai masa bayar dah. Maka hak tu sepakat ulama apabila cukup haul wajib kena keluar zakat. Dia ada kategori yang kedua, iaitu
Orang yang berhutang dia menafikan, dia mengingkarkan hutang. Okey, satu. Ataupun orang yang berhutang saat ni tu dia memang payah nak bayar, bukan dia ngaku ada hutang tapi payah nak bayar. Adakah dikirakan pemilikan yang tam ataupun tidak? Okey. Adakah dikirakan pemilikan yang tam ataupun tidak? Baik, ni berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Okey, secara ringkasnya permasalahan tersebut, kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, wajib kepada pemilik kena bayar juga zakat hutang dia. Cuma tidak wajib melainkan apabila dia terima kat ni. Kalau diterima akan datang, wajib dia kena keluar zakat. Dan mazhab Imam Syafi'i berat sikit dalam masalah ni. Bukan setakat wajib dia kena bayar zakat, bahkan kalau bertahun-tahun sebelum daripada ni dia kena bayar belaka. Okey, kalau begitu dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik, berat sikit lah. Tapi berat tak apa, berat daripada sudut pahala. Berat nampak hilang bini kita. Berat sudut tu. Tapi daripada sudut pahala, banyaklah sebab kita sedekah. Apa hak yang kita beri ke orang sebenarnya adalah hak kita. Apa hak yang kita beri ke orang, hak itu adalah sebenarnya hak kita. Baik. Seterusnya kata dia, وَذَلِكَ فِي أَنْوَعٍ, yang mana mengeluarkan ataupun wajib zakat saat itu ada beberapa bahagian. Cuma pembahagian wajib zakat ni dia terbahagi kepada dua secara asasnya. Yang pertamanya dipanggil zakat harta, yang keduanya zakat tubuh badan. Kita ada zakat harta dan kita ada zakat badan. Zakat badan adalah zakatul fitr, itu zakat badan. Maksudnya ketika kita masih lagi hidup pada penghujung Ramadan dan awal Syawal, maka wajib kita kena mengeluarkan zakat untuk diri kita. Itu dipanggil zakat badan. Yang keduanya zakat harta. Okey, zakat harta merangkumi zakat binatang ternakan, tanaman, buah-buahan, zakat perniagaan, zakat mata wang, zakat emas, yang kita akan bincang selepas daripada ini. Katanya al-awwal, an-naw'ul awwal, yang pertamanya adalah an-na'am, binatang ternakan. Kita perkataan na'am kita terjemuh kepada ternakan. Sebenarnya dalam bahasa Arab, na'am ni dia merujuk kepada unta, lembu, kambing. Okey, merujuk kepada tiga ni. Tapi kita dalam bahasa kita ternakan bukan hanya tiga ni saja. Ternak ayam, ternak itik, ternak ikan sekilar. Ada kok ikan belaga, ikan sekilar tu lah. Baik, jadi sebenarnya ternak litoh, beluk, kan banyak kan. Jadi sebenarnya na'am kita letak makna binatang ternakan, sebenarnya merujuk kepada tiga jenis sahaja. Yang pertamanya unta, yang keduanya lembu, dan jamus ataupun kerbau, kubah, dia masuk dalam kategori lembu. Yang ketiganya adalah kambing. Kambing, biri-biri masuk dalam kategori kambing. Kambing tak kira lah jenis benda, baka benda pun, biri pun tak kira lah jenis baka benda pun, semuanya adalah masuk di bawah perkataan na'am. Maksudnya di sana ada zakat yang dikenali sebagai zakat binatang ternakan. Zakat binatang, zakat ternakan. Apabila kita ternak binatang tertentu dengan syarat-syarat tertentu, maka wajib kita kena keluar zakat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana zakat dia ada syarat dia, antaranya mesti kena cukup nisab, mesti kena cukup haul, maka pengarang kita nak cerita ataupun nak bincang berkenaan dengan nisab bagi binatang ternakan. Tafadhal. ففي كل 5 من الإبل إلى 20 شاة جذعة أو جذع ضأن له سنة أو ثنية معز أو ثني له سنتان وفي 25 بنت مخاض لها سنة أو ابن لبون له سنتان إن فقدها وفي 36 بنت لبون لها سنتان وفي 46 حقة لها 3 وفي 61 جذعة لها 4 وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان وفي 121 3 بنات لبون وفي 130 حقة وبنتا لبون ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. Nisab 5 hingga 20 bagi seekor biri-biri berumur setahun atau kambing berumur 2 tahun. Setiap 20 ekor nisabnya bagi kadar wajib zakat bintu makhad berumur setahun atau ibnu labun berumur 2 tahun jika tiada bintu makhad.
36 ekor sebagai nisab kepada kadar wajib zakat bintu labun berumur 2 tahun. 46 ekor sebagai nisab kepada kadar wajib zakat hiqqah berumur 3 tahun, dan 61 ekor nisab bagi kadar wajib zakat biri-biri berumur 4 tahun. 71 ekor nisab sebagai kadar wajib zakat kepada seekor bintu labun. 91 ekor nisab sebagai kadar wajib zakat kepada 2 ekor hiqqah. 121 ekor nisab kadar wajib zakat kepada 3 ekor bintu labun. 130 ekor nisab kadar wajib zakat kepada seekor hiqqah dan 2 ekor bintu labun. Setiap 40 unta sebagai nisab kepada kadar wajib zakat seekor bintu labun. Setiap 50 unta bagi kadar wajib zakat seekor hiqqah. Baik. Jadi dalam bab zakat unta, nisab dia kita kena hafal. Nisab dia kena hafal kerana itu hak yang warid daripada ataupun di dalam athar. Dalam athar daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi apabila itu hak yang ditulis oleh Abu Bakar, maka kita kena hafal. Dia hak yang masalah nisab ni, tidak nak kiyah-kiyah ni, hak ni kena ngapa? Kena ingat sesa. Jadi unta nisab unta apabila cukup 5 ekor. Jadi kalau orang tu pergi unta seekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, nak masuk 5 ekor dia jual, nak masuk 5 ekor dia jual. Ataupun dia jual 2 ekor, dah nak masuk 5 ekor jual. Dia masuk, okey dah wajib pas sudah zakat. Dah wajib pas sudah. Dah apa awak jual? Ikut saya nak jual barang saya. Salah benda. Baru zakat paut dengan awaknya. Awak nak lagi zakat? Bukan saya nak lagi zakat. Saya tak mau lagi zakat, saya nak belanja. Dah meh-meh mahal tadi. Contoh, saya terpaksa juga kena jual. Nak beli makanan binatang tersebut. Okey. Unta selama mana tidak cukup 5 ekor, dia tidak sampai lagi nisab dia. Sekurang-kurang nisab unta adalah 5 ekor. Katakanlah kita pelihara unta 2 ekor. Lepas tu setahun tu beranak boleh seekor. Lepas tu beranak pula boleh seekor. Okey, dak wajib zakat lagi. Tiba-tiba beranak pula. Okey, apabila beranak pula, di situ cukup dah 5 ekor, di situ permulaan pengiraan haul. Dia apabila cukup nisab, maka barulah permulaan pengiraan haul. Baik, kalau masih lagi kekal sampai ke tahun depan, okey, masih lagi kekal sampai tahun depan 5 ekor ataupun lebih, maka wajib kita kena keluar zakat. Baik. Setiap 5 ekor unta hingga dia sebut setiap 5 ekor unta hingga 50 hingga kepada 20. Begitu dia kata. Setiap 5 ekor daripada unta hingga 20. 5, 10, 15, 20. Begitu kan? Baik, kena keluar syatun jaza'ah. Okey gitu syatun jaza'ah au jaza'u dha'n. Betul dia kata gitu kan? Kena keluar seekor syah. Maksud syah di sini adalah jaza'ah au jaza'u dha'n. Jaza'ah ni maksudnya biri-biri yang betina ataupun biri-biri jantan. Dia dha'n makna biri-biri. Dia tengok dia kata kalau apabila kita cukup 5 ekor unta sampai dah nisab. Tapi syarat yang kedua mesti kena cukup haul. Nanti kita akan cerita bab haul. Maka yang wajib kena keluar zakat bukanlah wajib kena keluar zakat unta. Kita ada binatang unta tapi wajib kena keluar zakat bukan unta. Wajib kena keluar zakat benda biri-biri ataupun kambing. Dan kalau tak ada, anda cari tak ada, kena cari. Dah tak ada piti, okey, jual unta tersebut dan ambil sebahagian daripada harga unta tersebut untuk dicari biri-biri ataupun kambing untuk dikeluarkan zakat. Dia perkataan syah dalam bahasa Arab, walaupun kita ada tak marbutah, tetapi tak marbutah bukanlah tak menunjuk di atas perempuan. Tak syatun adalah tak lil wahdah, seekor kambing. Maka sebab itulah perkataan syatun boleh digunakan untuk jantan dan boleh digunakan untuk betina. Sebab tu dia kata jaza'ah pun tak apa. Lepas tu ataupun jaza'u dha'n pun tak apa, boleh. Hak jantan pun tak apa, hak tina. Sebab jantan tina boleh diguna perkataan syah. Okey, satu. Lahu sanah, maksud dia lahu sanah yang dia mempunyai umur setahun. Kita ada perbezaan di antara biri-biri dengan kambing. Biri-biri cukup umur dia setahun. Kambing cukup umur dia 2 tahun. Ini mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jangan ambil pandangan mazhab lain. Mazhab lain ada perbincangan pula. Okey, ini mengikut mazhab Imam Syafi'i, kambing cukup umur dia 2 tahun. Manakala biri-biri cukup umur dia setahun. Dan biri-biri sudah dinamakan sebagai jaza'ah
ataupun jadha' walaupun belum cukup setahun, kalaulah dia bersaling gigi sebelum daripada setahun. Dia saling gigi, dia mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, saling gigi hanya untuk biri-biri sahaja. Kambing tidak dikira saling gigi, lembu tidak dikira saling gigi. Sebelum daripada ni kita duk cakap dengan orang-orang tua-tua, lembu ni saling gigi boleh buat gerbang dah, kambing ni saling gigi boleh buat gerbang dah. Tapi kita cuba cari dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i, tak jumpa. Jadi yang kita jumpa bab biri-biri sahaja. Kambing kita tidak jumpa benda meletakkan syarat saling gigi, begitu juga lembu. Kita tak jumpa. Lepas tu oleh kerana mungkin kajian kita, mungkin kajian kita baca kitab fiqh mazhab Syafi'i tak jumpa, mungkin kita rasa ke ada lagi hak yang aku tak jumpa. Anda pun tanya beberapa orang ulama-ulama daripada Hudaidah, daripada Yaman, daripada Hadramaut, daripada Jordan, dan mereka kata tak, mereka kabarkan lah. Dia kata apa, tapi dia kabar ni, hak yang saya tahu, tawaduk dia lah, hak yang saya tahu, dia kata hak yang disyaratkan saling gigi adalah biri-biri sahaja. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah boleh tengok kalau orang hak yang ada, sebab ada tengok ada hak yang bawa kitab Busyrul Karim Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah, cuba tengok dalam dia ada sebut satu benda, tengok dia kata jada'ah au jada'u dha'n lahu sanah au ajda'a qabla tamamiha, ataupun bersaling gigi sebelum daripada cukup setahun. Baik, au tammat lahu sanah wa illam tujza', ataupun wa illam tujzi', ataupun sempurna setahun walaupun tidak saling gigi. Jadi maksudnya untuk biri-biri sama ada hak yang umur setahun, ataupun kalau tak cukup setahun syaratnya saling gigi. Cuma saling gigi pun ada sebahagian ulama meletakkan syarat mesti 6 bulan ke atas. Mesti dia 6 bulan ke atas. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, itu yang pertama. Ataupun authaniyatu ma'z, ataupun kambing betina. Authaniyun atau kambing jantan, lahu sanatan, yang umur dia 2 tahun. Jadi kalau kambing jantan ataupun kambing betina mesti umur 2 tahun. Baik, mesti kena umur 2 tahun. Jadi boleh kita nak mengeluarkan, tapi kat kita tak ada ni. Hak ni kita belajar je. Tapi anda tahu akan datang di kalangan ramai-ramai ni mungkin ada nikah dengan orang Arab, penggembala unta sebagai contoh. Akan datang kan, pergi Yaman nikah dengan orang Arab Yaman. Baik, lepas tu Datuk tua penggembala unta. Jadi boleh belajar dah ni kan. Jadi kena keluar seekor biri-biri ataupun seekor kambing. Boleh nak keluar hak jantan, boleh nak keluar hak tina, tapi dengan syarat kalau biri-biri mesti cukup setahun ataupun bersaling gigi sebelum daripadanya. Kalau kambing mesti kena cukup 2 tahun. Okey, ni mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okey, dia kata setiap 5. Okey, jadi bermakna bertukar kepada 2 ekor apabila cukup 10. Apabila cukup 10 ekor, maka bertukar kepada 2 ekor kambing. 15, 3 ekor. 20, 4 ekor. Jadi bermakna daripada 5 ekor, 5 ekor unta, 6 ekor unta, 7 ekor, 8 ekor, 9 ekor, situ tu masih lagi seekor kambing. Bertukar kepada 2 ekor kambing apabila cukup 10 ekor unta. Baik, apabila cukup 10 ekor unta. Dia kadang-kadang akan datang kita akan bincang berkenaan dengan haul, tapi kita sebut lalu. Dia pada asalnya haul ni adalah binatang tersebut duduk dalam milik kita cukup setahun. Tapi di sana ada benda dia panggil anak, dia mengikut haul bagi ibu. Dia bukan kira haul yang baru untuk anak. Okey, boleh faham kan? Anak dikirakan haul bagi ibu. Jadi katakanlah, ini sebagai contoh, kita memiliki unta sebanyak kita kata 7 ekor. Tapi cukup setahun unta kita jadi 10 ekor. Maka ketika itu wajib kita kena keluar 2 ekor kambing. Baik. Di kambing ni ulama letak syarat. Hak yang kita nak kena keluarkan zakat unta saat ni tu letak syarat. Kambing setempat tu lah. Kambing luar tak boleh. Melainkan harga kambing luar setaraf dengan harga setempat ataupun lebih mahal. Sebab takut mana? Kambing kalau keluar kambing kampung kita mahal. Jadi pok kambing luar murah sikit. Baik, sebab itulah dia meletakkan syarat. Kambing saat itu adalah kambing dia. Kambing setempat tersebut, ataupun kalau nak import kambing luar mesti harga setaraf ataupun harga lebih
lebih mahal. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kena kitab syarah muqaddimah al-Hadramiyah, dia kata wa syartu syati huna kaunuha min ghanamil balad au mithliha ataupun au mithlaha au a'la minha qimah. Baik. Seterusnya katanya wa fi 25 bintu makhab. Apabila unta sampai kepada bilangan 25 ekor, barulah bertukar pula kepada zakat dia bintu makhab. Bint makhab. Ana baru tadi benda muqri kita baca. Ana benda ana teringat masa ana duduk di Syria tu, ada seorang sahabat ana daripada Algeria, Jazair. Dia kata ada seorang tu dia tahqiq kitab, tapi dia tidak memahami istilah dalam kitab. Tiba-tiba sampai istilah Ibnu Labun bintu Makhab, dia pun buat nota kaki bawah, aku tidak mendapati biodata orang ini setelah daripada aku kaji dalam buku-buku sejarah. Tak jumpa kata. Tak jumpa nota orang ni, biodata orang ni. Memanglah ni bukan orang. Bintu Makhab Ibnu Labun ni adalah nama kepada binatang. Baik. Allahu Rabbi. Dia adalah ada. Jadi pada 25 ekor kena keluar seekor bintu makhab. Dia bintu makhab, makna benda bint ni unta betina dah. Bintu makhab. Bintu makhab adalah unta betina yang umur dia setahun, masuk tahun yang kedua. Kalau umur dia cukup setahun, masuk tahun yang kedua, tu yang dinamakan sebagai bintu makhab. Dia tidak boleh keluar hak jantan, mesti kena keluar hak betina. Kalau nak keluar hak jantan, umur dia lain. Sebab tu dia kata, ataupun boleh nak keluar jantan Ibnu Labun, tapi umur dia 2 tahun. Jadi apabila unta kita cukup bilangan 25 ekor, maka wajib kita kena keluar zakat. Kita boleh keluar unta betina dan boleh kita keluar unta jantan. Baik, kita sebagai pemilik boleh kita nak memilih antara salah satu daripada kedua unta tersebut. Cuma bagi orang yang ingin mengeluarkan unta betina, pastikan kena cukup syarat dia, iaitu kena unta saat itu bintu makhab, jangan kurang daripada umur setahun. Tapi kalau unta tu unta jantan, mesti kena umur dia 2 tahun. Sebab dia jantan dengan betina ni dia mahal betina. Dia mahal orang tina. Tina mahal sikit daripada jantan. Sama dengan orang juga ni. Jadi kena bayar semua ke orang puang kan. Maksudnya mahal kahwin itulah. Baik. Awi Ibnu Labun lahu sanatan. Tapi nak bagi Ibnu Labun syarat dia benda infaqadaha. Jika tidak ada bint makhab. Maksudnya tidak boleh berpindah kepada jantan melainkan ketika tidak ada betina. Dan kalau nak pindah kepada jantan mesti kena ra'ikan umur dia. Okey, boleh. Seterusnya kata dia, okey, kita 5, 10, 15, 20, 25. 5, 10, 15, 20 itu masih lagi kambing. Setiap 5 ekor, seekor kambing. Apabila naik kepada 25, barulah bertukar kepada seekor unta. Lepas tu bertukar pula kepada unta yang umur dia lain adalah ketika sampai bilangan 36. Wa fi 60 wa 30 bintu Labun laha sanatan. Bilangan 36 ekor, maka wajib kena keluar seekor betina yang dikenali sebagai bintu Labun, iaitu betina umur dia 2 tahun. Masuk tahun yang ketiga. Baik, wa fi 46 tadi 36, 46 bertukar kepada hiqqah. Hiqqah laha thalath, yang umur dia 3 tahun masuk tahun yang keempat. Jadi kita kena ingat istilah kalau bintu makhab umur dia setahun, masuk tahun yang kedua. Cukup dah setahun dengan pengiraan bulan, cukup dah. Okey, itu dipanggil bintu makhab. Yang keduanya bintu Labun, umur dia 2 tahun. Yang ketiganya hiqqah, umur dia 3 tahun. Yang keempatnya jaza'ah, umur dia 4 tahun. Baik, okey, itu nama dia lah. Nama dia. Dia orang Arab ni dia memang kaya sungguh bahasa dia. Anak ayang start daripada anak sampai ke ibu saat itu nama dia berbeza. Anak nama dia lain, besar sikit nama dia lain. Begitu kambing. Umur sekian ni nama dia sekian, nama dia sekian, nama dia sekian. Dia memang cukup kaya dengan bahasa. Baik. Katanya wa fi 46 hiqqah laha thalath.
Lepas tu wa fi ihda wa sittin jada'atun laha arba'. Maksudnya ketika bilangan unta sampai 61 ekor, maka wajib kena keluar jada'ah. Jada'ah ni unta betina yang umur dia 4 tahun. Dia bilangan ni adalah tauqifi. Dia tidak boleh kita nak qiyah-qiyah, tak boleh. Ni benda-benda tauqifi yang datang di dalam hadis. Ketika tu wa fi sittin wa sab'ina bintah labun. Kalau siapa bilangan 76, maka wajib kena keluar 2 ekor bintu labun, 2 ekor unta betina yang umur dia 2 tahun. Wa fi ihda wa tis'in hiqqatan, 91 kena keluar 2 hiqqah, 2 ekor unta betina umur dia 3 tahun. Wa fi mi'atin wahida wa 20, 121 3 banat labun, 3 ekor unta betina umur dia 2 tahun. Wa fi mi'atin wa thalathina hiqqatun wa binta labun, 130 maka kena keluar 1 hiqqah dan 2 bintu labun. Lepas daripada 130, kemudian fi kulli arba'in, maka kena kira 10 tambah 10 lepas tu. Kemudian pada setiap 40 seekor bintu labun, pada setiap 50 seekor hiqqah. Hak ni setiap 40 seekor bintu labun, setiap 50 seekor hiqqah ni kena orang pandai matematik sikit. Sikit je tak perlu banyak. Pandai matematik sikit. Kan saat ni dia kata dia 130. 1 hiqqah, 2 bintu labun. Lepas daripada 130 kita tambah 10 je. Setiap 40 seekor bintu labun, setiap 50 seekor hiqqah. Okey, saat ni 130. Kita tak 140. Okey, tengok 140. 140 kita kata dia 2 ekor hiqqah sebab 50 1 hiqqah, 50 1 hiqqah. Tak gitu. Lepas tu 1 bintu labun sebab bintu labun 40. Jadi 50, 100, 140. Okey, jelas kan? 150. 150 3 ekor hiqqah. 160 4 ekor bintu labun. 4 ekor bintu labun 40, 80, 120, 160. Okey. Saat ni 100 apa? 160. 170. 170. Sudah. Berapa? 3 ekor bintu labun, 4 ekor hiqqah. 4 ekor pula. 1 ekor hiqqah apa agak rugi pemilik Okey. 3 bintu labun tidak 120. Kan? 1 ekor hiqqah jadi 170. Tidak gitu kan? 180 2 ekor hiqqah, 2 ekor bintu labun. Tidak gitu? 190 3 ekor hiqqah, 1 bintu labun. 200 boleh 4 hiqqah dan boleh 5 bintu labun. Okey tu. Lepas daripada 130, setiap 40 bintu labun, setiap 50 hiqqah. Baik. Kita hurah juga tu sebab ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita dia ngajar kitab fiqh sampai bab ni dia minta kita hurah. Dia kata tak faham ni tu jadi hurah sikit. Tambah-tambah orang tani kadang-kadang dia bab matematik ni nak laju mana. Bukan semua. Bukan semua. Adalah sebahagian. Kalau bab nahwu pikat jadi dalam bab-bab ni warna pula bab ni kena hurah sesa. Baik. Seterusnya. ومن فقد واجبه صعد إلى أعلى منه وأخذ شاتين كالأضحية أو 20 درهما إسلامية أو نزل إلى أسفل منه وأعطى بخيرته شاتين أو 20 درهما. Dan sesiapa yang ketiadaan yang wajib dikeluarkannya, maka naik ia kepada yang lebih tinggi daripadanya dan mengambil 2 ekor kambing seperti kambing yang memadai pada bak korban atau 20 dirham Islami, atau terturun kepada yang lebih bawah daripadanya dan memberi dengan pilihannya, yakni 2 ekor kambing atau 20 dirham. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakanlah orang tu wajib kepada dia kena keluar bintu labun. Wajib kena keluar bintu labun. Okey, bintu labun dia rendah sikit daripada hiqqah. Dia tak wajib hiqqah, dia wajib bintu labun saja. Sebab unta dia ada 36. Apabila ada 36 ekor, wajib dia kena keluar bintu labun. Kalau 46 baru hiqqah. Tiba-tiba dia tak ada bintu labun, ada hiqqah je dalam unta dia. Okey, boleh faham kan? Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, wajib dia kena keluar hiqqah sebab unta dia ada 46.
Tapi tak ada hikoh ramai-ramai unta dia. Orang Terengganu kata ramai-ramai, jangan suka lah. Orang Terengganu ramai, binatang pun ramai kau. Ni kita orang Terengganu Jadi unta dia 46 ekor wajib kena keluar hikoh. Tapi tak ada hikoh. Habis dah hikoh dia jual. Sebelum daripada ni. Tapi bintu labung ada. Okey, boleh tak dia nak keluarkan bintu labun? Hak tadi asal bintu labun, dia nak keluar hiqah. Okey, itu maksud dia. Asal bintu labun, tapi tak ada bintu labun, boleh tak dia nak naik setangga? Ataupun asal hiqah, tapi tak ada hiqah, dia nak turun setangga, boleh ke tak? Kata ulama boleh. Okey, itu maksud. Sesiapa yang ketiadaan wajibahu. Hak yang wajib. Jadi bermakna kalau ada tak boleh lah. Kena keluar hak ada. Ni kalau tak ada, maka dia naik kepada hak yang atas. Kalau wajib keluar bintu labun, tapi tak ada bintu labun, dia boleh keluar hiqah. Apabila dia keluar hiqah, maka dia boleh mengambil 2 ekor kambing sebagai bayaran, sebagai ganti hak yang dibayar lebih. Dan ambil daripada siapa? Ambil daripada pemungut zakat yang dilantik oleh kerajaan. Jadi sekarang ni pemungut zakat hak yang dihantar oleh kerajaan, maka dia ambil lah. Jadi hamba ni sepatutnya kira unta hamba nak susu-susu pun tengok kira lah. Unta takkan nak susu besar. Kalau misalnya piti-piti boleh kat susu, celah-celah stokeng. Ni tak boleh nak susu Okey, tengok ni unta hamba banyak ni. Bilang, oh ada 36. Awak kena keluar bintu labung. Saya tak ada bintu labung. Hiqah ada lah. Hiqah ada lah. Jadi ginilah, saya bagi hiqah, lepas tu awak bagi 2 ekor kambing. 2 ekor kambing hak yang dia kena bagi saat itu, kalau kita minta 2 ekor kambing, you mari hak umur sebulan setengah. Tak keselak kita, kena beri susu pula. Jadi kena letak syarat. Okey, ulama kata syarat dia mesti kal udhiyah. Maksudnya seperti binatang korban. Okey, apakah syarat kambing yang sah untuk kita buat korban? Iaitu apabila cukup umur. Okey, cukup umur, tidak ada kecacatan, okey, bagi kepada dia. Ataupun kalau sekiranya tak mau ambil 2 syah pun apa, tapi ambil 20 dirhaman islamiyah. 20 dirham Islam. Dia apa kata 20 dirham Islam? Dia ada perbincangan yang panjang. Kalau nak tengok perbincangan dia, boleh buka dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi ada bincang berkait dengan sejarah dirham. Di sana dipanggil ada dirham, dipanggil dirham darahim baghliyah. Di sana ada darahim islamiyah, dan di sana ada darahim tabariyah. Okey, ada perbincangan dia. Ukuran dia berbeza. Jadi 20 dirham Islami. Sebab dulu 20 dirham Islami nilayang dia sama dengan nilayang 2 ekor kambing. Kalau kita seekor kambing jadi 1000 contoh kan. Jadi 2 ekor kambing 2000. Dulu 20 dirham Islami sama nilayang dengan 2 ekor kambing. Jadi sama ada ambil binatang kambing ataupun bagi bayaran. Okey. Dia boleh pilih antara bagi kambing ataupun bayaran. Seterusnya kata dia, ataupun dia turun kepada bawah. Dia turun kepada bawah. Asalnya hiqah, tapi dia turun kepada bintu labun. Tapi cara dia a'ta bi khiratihi syatain. Tapi dia kena beri dengan pilihannya. 2 ekor kambing ataupun 20 dirham ataupun 20 dirham. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia khiratihi, apa maksud pilihan dia? Maksudnya sekarang ni pemungut hutang hak yang dilantik oleh kerajaan, hak yang kita panggil amil. Dia kata buat main kambing lah. Kata tuan dia, hamba tak boleh kambing, hamba nak pergi pitih. Ataupun hak tu kata nak pitih sebab mudah bawa, kambing payah nak bawa, kena cari tu pulak. Hamba nak pergi kambing, hamba tak boleh pitih. Okey, sekarang ni kalau sekali balah di antara amil dengan pemilik harta, nak bagi hak mana? Maka kena kira khirati benda sahib, maksudnya pilihan tuang dia. Pilihan tuang dia. Jadi kena kira pilihan tuang dia. Jadi kalau tuang dia nak bagi pitih, ambil pitih lah. Kalau tuang dia nak bagi kambing, ambil kambing lah. Tuang dia bagi kambing, kata dah awak yang pitih lah, ayah kambing lah. Tuang dia tak mahu nak bagi kambing juga. Tak ebal lah, mungkin ikut tuang dia lah. Kalau tuang dia boleh bertolak ansur, tu tak ada masalah. Okey, itu maksud dia. Wa a'ta bi khiratihi syatain atau 20 dirhaman. Seterusnya
Faslun fi wajibil baqari. Fasal pada kewajipan zakat lembu. Wa fi 30 minal baqari tabi'un lahu sanatun aw tabi'atun. Wa fi 40 musinnatun laha sanatani. Wa fi 60 tabi'ani. Thumma fi kulli 30 tabi'un. Wa fi kulli 40 musinnatun. Ni penting sikitlah bab lembu, sebab tadi unta tak ada tempat kita. Tapi lembu ni memang banyaklah. Mungkin di sini ada anak-anak peneroka Felda. Jadi akan datang mungkin pelihara lembu lepas dalam ladang sawit. Jadi dia kena tahu ni. Jadi lembu nisab dia adalah 30 ekor. Lembu kena keluar tabi'. Umur dia setahun. Tabi' ni adalah lembu jantan, umur dia setahun. Ataupun tabi'ah, ataupun lembu betina, umur dia setahun. Dia kalau tabi' umur dia setahun, tabi'ah umur dia setahun. Cuma perbezaannya tabi' jantan, tabi'ah betina. Jadi bermakna kalau berlembu dak sampai 30 ekor dak wajib zakat. Cukup 30 ekor baru wajib zakat. Lembu cukup 40 wajib kena keluar zakat musinnah. Musinnah ni maksud dia musinnah seekor lembu betina. Tak boleh 40 ekor mesti kena betina. Kalau 30 ekor boleh pilih di antara jantan betina. Gitu. Kalau 40 mesti kena betina. Dah berapa tak boleh pilih? Hak ni boleh pilih, hak ni tak pilih. Kita khabar dah tadi kan? Ni adalah amrun ta'abbudi. Betul? Amrun ta'abbudi. Dia bukan jenis ma'qulul ma'na, hak yang boleh kita nak qiyah-qiyah tak boleh. Jadi kalau begitu hak yang datang dalam hadis, maka kita kena ikut je hak ni. Umur dia 2 tahun. Wa fi 60 tabi'an. 60 2 ekor tabi'. Thumma lepas daripada 60, thumma fi kulli 30 tabi'. Setiap 30 seekor tabi', setiap 40 musinnah. Baik, tadi 60 2 tabi'. Okey, kalau 70 seekor tabi', seekor musinnah. 80 2 ekor musinnah. 90 3 ekor tabi'. 100 seekor musinnah 2 ekor tabi'. Betul gitu tak? Betul tak? 110 sudah. 2 ekor musinnah, seekor tabi', betul? 40 80 betul kan? 110. Betul. Okey, 120 3 ekor musinnah. Betul tak? 120 130 kira diri ya. Okey, faslun. Faslun fi zakatil ghanami. Fasal pada kewajipan zakat kambing. Wa fi 40 minal ghanami syatun ila 121 fasyatani. Wa fi 200 wa wahidatun thalathun. Wa fi 400 arba'un. Thumma fi kulli 100 syatun. Nisab bagi 40 ekor kambing sehingga 121 kambing ialah kadar wajibnya 2 ekor kambing. Nisab bagi 201 ekor kambing, zakatnya ialah 3 ekor kambing. Sekali lagi, cuba terjemahan sekali lagi. Nisab bagi 40 hingga 121 kambing itu kadar wajib zakatnya 2 ekor kambing. Nisab bagi 201 ekor iaitu kadar wajib zakatnya 3 ekor kambing. Nisab bagi 400 ekor kambing, zakat wajib keluarnya ia 4 ekor kambing. Bagi setiap 100 ekor itu seekor kambing kadar wajib zakat. Baik. Jadi nisab kambing yang pertamanya wa fi 40 minal ghanam syah. 40 ekor kambing kena keluar seekor. 40 ekor kambing kena keluar seekor. Seekor ni kena cukup umur lah macam tadi lah. Kena cukup umur. Boleh keluar jantan dan boleh keluar betina, sebab perkataan syah boleh digunakan untuk jantan dan betina, tapi mesti kena cukup umur. Hingga kepada 121. Hingga kepada 121. Apabila cukup 121, maka wajib kena keluar syatan, 2 ekor kambing. Cuba perhati balik terjemahan dia. Cukup 21, kena keluar apa? 2 ekor kambing. Lepas tu bertukar kepada 3 ekor apabila naik kepada 231. Lepas daripada tu 400, 4 ekor kambing, kemudian setiap 100 seekor. Jadi lepas 400, 500 ekor, 5 ekor. 600 ekor, 6 ekor. 700, 7 ekor. 800, 8 ekor. Waqis ala dzalika ataupun wahalum majarrah. Dalam bahasa Arab diguna gitu. Baik. Seterusnya
Faslun fi ba'dhi ma yata'allaqu bima marra. Fasal pada menyatakan setengah barang yang berkait dengan barang yang telah lalu. Wala yajuzu akhdhul ma'ibi min dhalika illa idza kanat ni'amuhu ma'ibatan kullaha. Wa kadhalika al-miradu. Wala yajuzu akhdhu adh-dhakari fima taqaddama wa illa idza kanat kulluha dhukura. Wala akhdhu as-saghiri illa idza kanat sighara. Tak baca. Dan tidak harus diambilkan pada zakat itu yang aib daripada demikian barang yang telah lalu, melainkan apabila adalah binatang an'amnya itu aib dan cacat semuanya, dan seperti demikian itu binatang yang sakit. Dan tidak harus mengambil yang jantan pada barang yang terdahulu, melainkan apabila semua itu jantan. Dan tidak harus mengambil pula yang kecil, melainkan apabila adalah semuanya itu yang kecil. وإذا اشترك اثنان من أهل الزكاة في نصاب وجبت عليهما الزكاة. Dan jikalau berpakat dua orang daripada ahli zakat pada nisab, maka wajib ke atas keduanya itu zakat. Baik. Jadi apabila binatang kita, tak kira lembu ke, kambing ke, unta ke, cukup nisab dah dan cukup haul, maka wajib kita kena keluar zakat. Binatang yang kita nak keluar zakat saat ni tu, mesti binatang saat itu tidak ada aib. Tidak boleh kita nak keluar zakat binatang yang ada aib. Dia kadang-kadang kita mega kambing ataupun mega lembu, adalah lembu kita yang ada apa nak comel sikit. Contoh kuruh kering ni, Allah payah sungguh nak makan. Melih makan, kuruh je ni sekor. Lain okey belaka. Jadi keluar zakat ni kadang-kadang gitu. Ada. Kambing ni nampak mata, tak apa nak molek ni, nampak demang ni, nampak moyok dak segar mana, jadi wi kat orang ni tu sebenarnya salah. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Mu jangan duk ambil benda yang khabith daripada apa yang mu infak. Jangan, kena ambil yang tayyib. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Taala baik dan dia tidak menerima melainkan perkara yang baik. Jadi tak boleh ambil ma'ib, benda yang ada kecacatan. Cuma masalah kecacatan di sini, dia gini, kita dalam bab binatang, ada kecacatan dalam bab jual beli dan ada kecacatan dalam bab udhiyah. Dalam bab udhiyah, kecacatan dalam bab udhiyah, iktibar dia lain, kecacatan dalam jual beli, iktibar dia lain. Hak yang kata tidak boleh di sini adalah kecacatan dalam bab jual beli, bukan dalam bab udhiyah. Okey, boleh faham? Dalam bab jual beli adalah kecacatan yang mengurangkan harga dia. Tapi kalau dalam bab udhiyah, kadang-kadang kecacatan tidak mengurangkan harga pun dikirakan kecacatan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau tak ada sikit isi di telinga dia, tidak memadai untuk buat binatang korban dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun ada khilaf dalam masalah ni. Okey tu, tetapi dalam pengiraan harga tak kurang pun. Ada kurang sikit aja, ada masalah pun boleh je, tak ada masalah pun. Baik. Jadi dalam bab maksud aib di sini, hak yang tidak boleh kita ambil daripada binatang untuk dikeluarkan zakat adalah aib dalam bab jual beli. Jadi kita kata binatang ni kuri, dia binatang kuruh dengan gemuk, dia tak sama harga. Tak sama harga. Kita nak pergi beli kambing, kita tanya hak kambing ni umur apa, 2 tahun, hak ni 2 tahun kok. Sama umur ni, adik-beradik kembar. Hak ni gemuk, hak ni kuruh. Ni harga hak gemuk 1000, harga kuruh 1000 juga. Tak ada orang cerdik dia ambil orang kuruh baik, ambil orang gemuk. Hak kuruh hak nak mampu lela, orang dah ambil. Hak tu hak ma'ib. Okey, begitu juga dalam bab kita nak mengeluarkan zakat. Jangan pilih hak yang ma'ib. Jangan. Melainkan barulah boleh apabila semua binatang kita saat ni tu ma'ib belaka. Maksudnya ada kecacatan belaka. Bahan mulut dia jenis orang yang pelihara kambing ke, pelihara lembu ke, dia tahulah. Dia kalau ada nyakit satu nyakit kemari habis kena belaka. Misalnya kita kata nyakit mulut, nyakit kuku, kena belaka. Kurat kena belaka. Macam COVID-19 dah. Nyakit itu kena kuarantin juga, kena tok suku. Jadi hak yang ada nyakit-nyakit itu tak mahu mengelak untuk berjangkit. Ini kita kawal atas pengalaman sebagai seorang penternak. Baik. Jadi kalau misalnya kurat belaka kambing ni ataupun lembu dia kurat belaka, ketika itu tak ada masalah, boleh keluar kurat sebab semuanya ma'ibah. Tapi kalau kurat belaka, dia nak keluar zakat saat ni tu, nak pilih hak mana nak keluar zakat, dia kena ambil hak yang sederhana. Kadang-kadang memang kurat belaka, hak ni kurat sikit, hak ni kurat teruk. Hak kurat teruk ni korang.
Serabut kuat teruk nak berubat payah. Kalau hak sikit-sikit kita kena berubat sikit-sikit je. Tak, kita ambil yang pertengahan. Maksudnya hak ni kuat banyak, hak ni kuat sikit, hak ni kuat sederhana. Okey, kita bagi zakat hak yang kuat dia sederhana. Begitu juga tidak boleh kita bagi hak yang sakit, berok cahai kambing, berok cahai nak keluar zakat. Tak boleh. Melainkan semua kambing dia berok cahai belaka. Tak apa lah. Sebab sakit belaka, itu tak ada masalah. Kambing dia sakit. Dia penyakit kambing ni banyaklah, kita dah bincang dah. Tu kena buat kena pergi bincang dengan veteriner tu. Jabat haiwan boleh lah. Baik. Dah kira lah sakit benda. Kalau misalnya kambing dia sakit belaka baru boleh keluar hak yang sakit. Tidak, kena keluar hak yang sihat. Walaupun ada 2-3 ekor hak sakit. Baik. Dan tidak boleh ambil kambing jantan untuk keluar zakat melainkan hak yang disebut je. Jadi kalau hak sebut tina jantan, maka boleh buat keluar jantan. Kalau sebut tina saja, tak boleh keluar zakat. Tak boleh keluar jantan. Baik. Melainkan kalau semua kambing ni jantan belaka. Pasal dia pelera jantan, tak mau pelera tina. Pelik orang ni. Dia beli kambing boleh 200 ekor, pelera jantan belaka. Dah apa buat pelera jantan belaka? Biar. Saya pergi tidak habis. Biar saya nak pelera jantan. Salah benda. Hak saya, ikut saya lah. Kambing dia ukah sama-sama jantan lah. Dah bila nak boleh anak? Sama-sama jantan. Okey, ketika kambing dia semua jantan tak ada tina seekor, maka wajib dia kena keluar jantan. Sebab tak ada tina. Bukanlah maksud, wajib kena keluar tina, jadi awak terpaksa kena beli tina. Tak semesti. Tidak semesti beli tina. Dia keluar hak ada lah. Kalau ada semua jantan, keluar jantan belaka lah. Dia ada orang cari jantan saja. Ada. Dia ada. Orang cari jantan saja ada. Dia biasanya kita cari jantan gini. Kita kena kabar lah. Ni dia sebagai penggembala kambing. Kita misalnya dia orang nak buat ngekoh jantan. Jadi kita cari kambing jantan hak anak-anak. Dia boleh murah. Jantan anak-anak. Dia kambing susu sebagai contoh orang jual 200 ya seekor umur dia 2 bulan 3 bulan. Kita beli dah. Kita beli. Jadi kita borong mana kanak-kanak besar kita ambil. Hak ni kita ambil 30 ekor, ni 40 ekor, ni 50 ekor. Cukup 1000 ekor contoh. Tak apa pun tak pernah berapa ribu ni contoh je. Cakap mesti kena sedap. Baik. Jadi cukup 1000 ekor. Jantan belaka kita pega. Sebab tujuan untuk benda untuk kita nak buat akikah apa semua sekali kan. Okey. Maka ketika tu kambing tersebut wajib kena keluar zakat. Baik. Kena keluar zakat, lepas tu kena keluar zakat benda hak jantan. Apabila cukup syarat-syarat dia ada lagi daripada ni. Okey, habis. Seterusnya dan tak boleh ambil kecil. Sayang, hak ni ibu besar. Sayang, hak ni ibu besar. Sayang, dia gitulah. Ni molek Allah sayang dia ni sayang. Ambil kecil anak ni baru 4 bulan mak dia mampu aku duk isusu ambil ni dah. Jadi tak perlu dah aku isusu balik isusu. Tak boleh gitu. Dia tak boleh beli hak kecil, mereka semua kecil belaka. Kalau ada hak besar ada kecil kena hak besar. Baik. Patutlah sekali dia cerita, pengarang kita ada sebut berkenaan dengan masalah perkongsian pada binatang. Kadang-kadang kita berkongsi yang mana perkongsian kita cukup nisab. Kalau masing-masing tak cukup nisab. Sebagai contoh ni ada 30 ekor kambing, ni ada 30 ekor. Jadi 30 ekor tak cukup nisab sebab nisab kambing 40 ekor. Sebagaimana hak yang kita cerita tadi. Tapi apabila dia capur, tak kandang sekaligus, tempat makan sekaligus, bapak aku, bapakmu, apa sekali tak sekaligus, maka ketika tu dia berkongsi, maka dia kena keluar zakat. Dia kadang-kadang berkongsi ni untung, kadang-kadang berkongsi ni rugi. Untung rugi disebah kepada pengiraan dunia. Tapi pengiraan akhirat, orang keluar zakat tu tetap untung. Baik, contoh kita kata mana? Contoh rugi. Ni contoh rugilah. Ni 30 ekor ada. Ni 30 ekor. Bila bela sekaligus, maka jadi 60 ekor, wajib kena keluar zakat. Kalau bela suku-suku, dah wajib kena keluar zakat. Jadi mu kena keluar separuh, aku kena keluar separuh. Okey, boleh faham kan? Kadang-kadang untung. Untung mana? Aku ada 60 ekor. Mung ada 60 ekor. Okay. Ataupun aku ada kita kata 50 ekor 50 ekor sebagai contoh. Aku ada 50 ekor, mu ada 50 ekor. Kalau suku-suku, mu kena keluar seekor, aku keluar seekor. Okey, jelas kan? Tapi apabila buat sekaligus, maka ketika tu wajib kena keluar seekor je. Sebab dah sampai lagi nisab 2 ekor. Sebab nisab 2 ekor tadi kita cerita adalah 21 ekor. 121. Ingat tak? Okey, habis. Faslun fi syuruti zakatil masyiyati. Fasal pada menyatakan syarat zakat al-masyiyah. Wa syurutu wujubi zakatil masyiyati, dan syarat wajib zakat al-masyiyah.
مضي حول كامل متوال في ملكه إلا النتاج فيتبع الأمهات في الحول. Berlalu haul dengan sempurna serta masih dalam pemilikannya, kecuali pada anaknya, maka mengikuti emak pada haul. Wa an takuna saimatan fi kala'in mubahin, dan hendaklah ia dipelihara di padang ragut yang padanya ada makanan yang harus. Wa ay yakuna as-sawmu minal maliki, dan hendaklah padang itu daripada pemiliknya. Fala zakata fi ma samat bi nafsiha aw asamaha ghairul maliki wa alla takuna 'amilatan fi harthin wa nahwi. Maka zakat tiada pada apa yang mencari makanan dengan sendiri atau diberi makan oleh orang lain yang bukan pemiliknya, dan ia bukan digunakan untuk bekerja, bergala dan sebagainya. Baik. Ini syarat wajib zakat binatang. Syarat yang pertama adalah mesti kena berlalu haul yang sempurna yang berterusan. Haul ni maksudnya cukup setahun. Cukup setahun dalam pemilikan kita. Okey, kita katakanlah unta kita, kita ketok kambing lah sebagai contoh. Masuk bulan Muharram, 1 Muharram cukup kambing kita 40 ekor baru beranak. Cukup dah 40 ekor. Okey, bulan Muharram tahun tu bermula pengiraan haul. Sampai ke tahun depan masih lagi tidak kurang daripada 40, maka wajib kita kena keluar zakat sebab cukup dah haul. Jadi bab zakat ni haul antara syarat. Melainkan ada beberapa zakat yang tidak disyaratkan haul. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah, la zakata fi malin hatta yahul alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sehingga cukup haul. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunangnya, Imam Ibn Majah dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Dan ramai ulama-ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis maqbul, hadis yang diterima. Dan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Namun ada riwayat yang kedua daripada Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri menarik balik pandangan tersebut. Baik, jadi hadis ni adalah hadis yang sahih yang dijadikan sandaran oleh 4 mazhab meletakkan haul sebagai syarat kepada zakat tertentu. Jadi mesti kena berlalu setahun yang sempurna. Cukup setahun. Cukup setahun maksudnya start daripada Muharram tahun ni sampai ke Muharram tahun depan. Mutawalin yang berturut-turut, yang berterusan. Kadang-kadang kita kata cukup setahun tapi putus sekejap. Itu tak kira. Kalau putus sekejap tak kira. Faham tak? Putus sekejap. Masuk semula. Jadi kambing memang ada 40 ekor. Tiba-tiba tengah saat ni tu kita jual boleh 10 ekor. Okey, jadi kurang dah jadi 30. Duk sebentar orang tu tak memera, tak pandai nak memera, dia jual balik kita. Baik. Jadi masuk dalam milik kita semula. Jadi apabila masuk dalam milik kita semula, pengiraan haul kena kira baru. Bukan kira hak yang asal tadi. Kena kira baru. Kalau masuk dalam milik kita semula, hak yang kita beli 10 ekor, saat ni 40 ekor, kita jual 10 ekor, jadi kurang dah daripada nisab. Faham? Maka putus dah haul. Sebab dia tidak ada tawalid. Okey, jelas. Lepas tu masuk balik dalam milik kita. Kambing yang sama. Sebab orang tu jual balik kita pada bulan Sya'ban. Tadi kita kata bulan Muharram, bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban bermula pengiraan haul semula. Baik, haul di sini adalah kena kira dengan haul Islam, bukan haul Masihi. Kena kira dengan tahun Islam, bukan tahun Masihi. Baik. Ada hak yang mengatakan boleh kira dengan tahun Masihi, hak tu bercanggah dengan nas syarak. Baik, bukan tak ada. Ada pandangan segelintir ulama masa kini mengatakan boleh buat pengiraan dengan tahun Masihi dengan syarat kalau susah untuk dikirakan dengan tahun Hijri. Dia kata kalau susah tak apa, boleh kira dengan tahun Masihi. Okey, pandangan tersebut adalah pandangan yang tidak tepat sebenarnya, walaupun ada segelintir ulama berpandangan sedemikian. Baik. Melainkan anak tidak disyaratkan cukup haul, kerana anak dia mengikut haul bagi ibunya. Anak dia mengikut haul bagi ibunya. Contoh kita kata, ni sebagai contoh. Kita kata kambing kita ada 60 ekor. Okey, kita beli kambing sebanyak 60 ekor pada bulan Muharram. Okey, 60 ekor kita beli kambing pada bulan Muharram. Jadi cukup setahun Muharram tahun depan. Kalau Muharram tahun depan masih lagi 60 ekor, seekor je kambing. Sebab dah sampai kepada 121. Tapi kambing kita hanya beranak, ni kembar 3, ni kembar 4, ni 2. Berkat sungguh.
Berkak sungguh dia. Kembar 3, kembar 4, kembar 2, kembar. Oh, kembar. Siapa cukup tahun depan lebih daripada 121 ekor. 130 ekor sebagai contoh. Maka ketika tu wajib dia kena keluar 2 ekor kambing, bukan seekor kambing. Walaupun hak yang beranak saat itu sehari lagi nak cukup haul. Kalau kita katakan 1 Muharram kan. Akhir Zulhijjah, dia beranak malam tu penuh beranak. Tengok esok bergolek arik anak. Allah. Kira-kira 130 ekor. Jadi walaupun anak saat itu baru sehari, kena kira juga dalam pengiraan nisab. Kerana nisab haul anak dikirakan dengan haul ibu. Sebab tu dia kata illa fin nitaj fayatba'ul ummahat. Baik. Fil haul. Dia mengikut ibu pada haul dia. Lepas tu syarat wajib yang kedua zakat binatang ni adalah mesti binatang saat itu saimah. As-sawm adalah syarat dia. Saimah maksudnya dipelihara, digembala pada kalat mubah, pada padang yang harus. Jadi maksudnya kalau sekiranya kambing kita saat itu, binatang kita bagi makan, bukan kita lepas pada padang ragu yang harus, maka tak wajib keluar zakat. Dan kalau tengok orang pelihara kambing lah ni, boleh dikatakan kebanyakannya beli makanan. Tak pun benda cari makanan, pergi meseng rupuk, tanang, naik pia apa semua sekali. Jadi kebanyakan orang yang benda pelihara kambing lah ni tak wajib zakat. Kebanyakan. Bahkan makanan kambing saat itu lebih mahal daripada untung lagi. Lah ni kalau misalnya orang pelihara kambing tak nak untung lah ni, Kalau kerajaan tidak memain peranan untuk menjaga kenaikan harga makanan, memang tak untung. Dan benda ni kita lalui sendiri. Baru ni kambing ada 120 ekor. Setiap bulan tidak kurang daripada makanan saja 3,000, tak masuk capur upah orang lagi, 3,000. Makanan saja tak kurang. 3,000 sebulan kena keluar bahagian kambing. Baik. Jadi kira-kira dengan anak awak dapat pun sekali, Allah, rupanya rugi. Tak apalah, boleh pahala sudut pergi bagi makan kepada kambing. Bagi makan kepada kambing. Makan kaji pun besar boleh pahala. Kambing lebih lagi besar boleh pahala. Jadi gitu. Sebab makanan terlalu mahal ni, naik, mendadak. Baik. Jadi kalau kambing saat itu tidak digembala pada padang ragu yang harus, maka tidak wajib keluar zakat. Jadi orang ni oleh kerana dia cari makanan apa semua, tidak wajib keluar zakat lembu ke kambing ke. Kalau dipelihara dalam ladang sawit, itu lain. Dipelihara dalam ladang sawit yang tidak perlu kena keluar bayaran untuk makanan dia, maka tidak wajib dia hak tu wajib dia kena bayar zakat. Baik, dia kata benda kalat mubah. Kenapa dia kata mubah? Kenapa dia kata harus? Baik, di sana ada padang ragu yang dimiliki oleh orang. Yang kalau kita nak lepas dalam kawasan tersebut kena bayar dengan bayaran tertentu, maka ketika itu tidak wajib bayar zakat. Baik. Lepas tu antara syarat lagi, ini syarat penting. Kesemua kambing dia saat itu ketika makan meragu di padang yang harus adalah daripada pemilik ataupun wakil daripada pemilik. Kalau kambing dia lepas, lembu dia lepas, makan sendiri, bukan daripada pemilik. Pemilik yang kan biasa kan kalau kita tengok orang Arab dia pelihara kambing, dia bawa kambing masuk naik atas bukit, dia pakai makan, bawa radio naik di atas keldar. Lepas tu petang bawa balik, pagi buat pergi pulak. Okey, tu pemilik yang bagi meragu. Kalau dia pergi gagut diri, maksudnya lepas tu baik. Tak tahu paman dia. Buat balik anak cucu. Oh, suka gembira tuang dia. Okey, cukup 2 tahun kambing tu. Lembu tu. Masa lepas 5 ekor je. Buat balik banyak. Buat balik mungkin kita kata 40 ekor. Dia duk main dalam hutang. Mungkin ada begitu kita katakan. Tapi kuasa tu memang tak ada anjing, tak ada babi. Kalau ada mungkin tuang dia saat ni tu orang yang Allah Ta'ala jaga. Siapa Allah Ta'ala jaga harta dia kan. Ihfadillah yahfadka. Jagamu, jaga Allah. Allah Ta'ala jagamu. Jaga dirimu, jaga hartamu. Baik, mungkin begitu. Mari banyak ke dia. Adakah wajib dia kena keluar zakat? Jawapan dia tidak. Kerana bukanlah meragu dengan sendiri. Bukanlah dia meragu saat itu daripada tuang.
Bukan dia meragut sendiri. Sebab tu dia kata wa ayyakuna kullu sawm minal malik. Lepas tu dia kata dia, fala zakata fi ma samat bi nafsih. Tak ada zakat pada binatang hak yang dia meragut dengan sendirinya. Hak yang kita cerita saat ni tu kan. Sama juga au as'amaha ghairul malik, ataupun hak yang memberi yang bawa dia ke padang ragut saat itu bukan pemilik. Kami tu saya ngisak curi. Saya ngisak curi. Saya ngisak kata, biar sebelum aku jual, baik aku pelera dulu, nampak nak beranak dulu kan. Ya pelera lah. Pelera. Saya ngisak ah, hak yang bagi makan pun sekali. Tiba-tiba kita jumpa kambing kita. Kita ambil mula. Oh, tak banyak dah. Kita ambil mula hak kita. Hak kita apa siapa suruh mu curi? Adakah wajib kita kena keluar zakat? Kata ulama tidak. Kerana benda? Kerana bukan pemilik hak yang membawa dia ke padang ragut orang lain. Baik. Itu maksud au as'amaha ghairul malik. Antara syarat wajib zakat lagi adalah kambing saat itu tidak digunakan untuk bekerja. Kalau kambing pula lembu ataupun unta tidak digunakan untuk bekerja. Kambing orang gunakan untuk kerja kan. Mampu herah kambing. Kambing jadi manja. Baik. Jadi kalau lembu saat itu digunakan untuk membajak, maksudnya wak gala, ni kat tempat kita tak ada dah wak gala dengan lembu kubah. Orang dulu adalah orang dulu. Tapi kalau Thailand ada lagi. Kita masa kita belajar dengan tok guru dengan ayah kita tu, ayah kita ceritalah sampai bab gini kan. Dulu orang guna kubah lembu wak gala ni tak ada dah. Tapi kita pergi Thailand, kita belajar tani tu, kita tengok lagi. Pokok dia wak gala dengan kubah. Dia ada ayat-ayat dia nak suruh pergi ke kanan, pergi ke kiri, ke depan, pandai undur balik, ada ayat dia. Guna ayat dia adalah. Tapi kita tak nak belajar lah sebab kita pergi belajar kitab, tak belajar tu. Kalau belajar tu mungkin pandai. Baik. Ataupun seumpamanya contoh guna untuk ambil air, sebagai contoh di negara-negara hak yang laga dia dalam, maka perlu guna lembu ataupun unta untuk kara air tu kan. Maka kalau hak jenis digunakan untuk buat bekerja, maka ia tidak wajib zakat. Okey, itu di antara syarat wajib zakat binatang. Okey, kita masuk dalam perbincangan baru iaitu zakat nabat, zakat tanaman. Babu zakatin nabati. Fasal pada menyatakan zakat tanaman. La tajibu illa fil aqwati wa hiya min ath-thimari ar-rutabu wal 'inabu wa min al-habbi al-hintatu wash-sha'iru wal aruzzu wa sa'irul muqtati fi hal al-ikhtiyari wa nisabuhu 5 awsuqin kullu wasqin 60 sa'an dan tidak wajib melainkan pada makanan asasi iaitu daripada buah-buahan, rutab, anggur dan daripada bijian gandum, barli, beras dan lain-lain yang menjadi makanan asasi pada ketika ikhtiar, dan nisabnya ialah 5 awsaq. Pada setiap awsaq itu 60 gantang. Was-sa'u 4 amdadin, dan 1 gantang bersamaan 4 cupok. Wal muddu ritlun wa thuluthun bil Baghdadi, dan 1 cupak itu bersamaan 1/3 kati Baghdad. Wa yu'tabaru dhalika bil kaili tamra aw zabiban in tatammara aw tazayyaba aw tazabbaba wa illa farutaban wa 'inaban wa yu'tabaru al habbu musaffan min at-tini wa la yukammalu jinsun bi jinsin wa tudammu al anwa'u ba'daha ila ba'din wal 'alasu ila al hintati ويخرج من كل بقسطه إن سهل وإلا أخرج من الوسط ولا يضم ثمر عام إلى ثمر عام آخر وكذلك الزرع ويضم ثمر العام وزروعه بعضه إلى بعض. Dan diiktibar yang demikian dengan sukatan tamar ataupun kismis jika sudah jadi tamara atau anggur. Dan jika tidak, maka diiktibar dengan rutab dan anggur dan dikira bijian yang bersih daripada jerami dan kulit, dan tidak dihimpunkan satu jenis dengan jenis yang lain, dan dihimpunkan nauk setengahnya kepada setengah yang lain, dan dihimpunkan alas yakni makanan yang mengenyangkan penduduk Sana'a Yaman kepada gandum, dan dikeluarkan daripada tiap-tiap itu dengan habuannya jika mudah, dan jika tidak maka dikeluarkan daripada yang pertengahannya, dan tidak dihimpunkan tamar tahun pertama kepada tahun kedua. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata pengarang kita masuk dalam perbahasan zakat yang baru iaitu zakat tanaman. Dia kata tidak wajib zakat melainkan fil aqwat.
makanan hak yang mengenyangkan, makanan hak yang mengenyangkan. Iaitu kalau daripada buah-buahan adalah rutab dan inab. Rutab ni adalah tamar hak yang masih lagi mekar, inab anggur. Baik. Jadi selain daripada dua buah ni dak wajib zakat. Kalau ni mengikut mazhab Imam Syafi'i, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Rambutan dak wajib zakat, dokong, duku, durian semuanya dak wajib zakat mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kerana ia bukanlah al-aqwat, bukan quds. Hak yang wajib zakat quds. Walaupun begitu ada sebahagian daripada ulama baharu mengatakan wajib zakat, tapi itu bukan kaedah mazhab Imam Syafi'i. Kaedah mazhab Imam Syafi'i, ath-thimar hak yang wajib zakat adalah al-aqwat sahaja. Iaitu yang pertamanya adalah rutab, yang keduanya adalah inab. Baik. Manakala minal hab, biji ring ataupun biji yang hintah gandum, syair, bali, aruz, berah dan segala makanan asasi hak yang diambil ketika waktu ikhtiar. Jangan waktu kepik. Waktu kepik ubi kayu pun orang makan. Ketika zaman Jepun tu ubi kayu pun orang makan. Ketika ikhtiar, ketika pilihan, orang jadikan ia sebagai makanan yang mengenyangkan. Jadi biji ring ataupun biji yang ni banyaklah sikit. Hak tu hak yang wajib zakat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayur-sayuran, semua jenis sayuran tidak wajib zakat. Kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sawi ke, tela ke, timun ke, hal tu tak wajib zakat. Seterusnya, apa yang disebut di sini, buah-buahan ke ataupun biji ring ke, dia ada nisab dia. Nisab dia adalah 5 ausuk. Benda pula 5 ausuk. Kita tak guna istilah 5 ausuk ni, orang Arab guna. Orang Arab dulu, orang Arab lain ni tak tahu kala benda kok 5 ausuk. Benda 5 ausuk. Okey, gini. 5 ausuk, hak ni disebut di dalam nas, maka ulama sebut dalam kitab mereka, kullu wasqin sittuna sa'a. Setiap wasak adalah mufrad, manakala ausuk adalah jamak. Setiap wasak 60 gantang. Jadi bermakna 5 ausuk kali kepada 60 berapa? 300 gantang. Betul? 60 kali 5 betul? 300. Betul dah, ada silap dah orang. Okey, 600 gantang. Dah segatang, payah pula kalau orang tua dulu kalau sebut gatang dia faham kau. Lah ni benda gatang pun tak tahu. Tak tahu budak-budak muda lah ni, mereka belajar tahu kau. Oh, gantang. Benda gatang. Kita masa kecil itu dang kau tengok gatang. Besar tu sikit. Kalau benda cupok kecil sikit. Buat dengan benda besi yang. Baik. Jadi setiap gantang, setiap wasak 60 gantang. Dia satu gantang arba'atu amdad, 4 cupok. Pula dah. Secupok warna pula. Okey, secupok kalau pengiraan baru sekarang ni, kalau kita nak kira dengan gram, dia sebenarnya gantang dengan gram kilo dia berbeza. Dia gantang, dia sukatang. Gram kilo ni dipanggil benda timbangan, dia lain. Tapi sekarang ni orang nak guna, dah suka orang guna timbang. Jadi kalau nak kira dengan timbangan, satu cupok lebih kurang dalam 600 gram. Lebih kurang dalam 600 gram. Jadi kali ya. Jadi bermakna segatang lebih kurang dalam 2,5 kilo lah lebih kurang kan. 2,5 kilo lebih kurang. Jadi 2,5 kilo kali kepada 60. Lepas tu 60 kali kepada 5. Itulah benda kalau nak kira dengan kilo lah ni lah. Gitulah. Itu nisab dia. Jadi berapa semua sekali? Berapa kilo semua sekali? Kira tak? Cuba kira. Okey, kita buat gini ya. Kita buat mudah-mudah je lah. 2,5 kilo kali kepada 60. Lepas tu kali kepada 5. Ataupun kita kali gitu lalu. 2,5 kilo kali kepada 300. 7 atau 50. Itu lebih kurang lah. Lebih kurang. Itu nisab dia. Jadi sampai kepada banyak tu, wajib kena keluar zakat. Kira sendirilah. Berlaku khilaf kan di antara Ramli dengan Rafi'i, Ibn Hajar. Okey. Manakala wal mud, satu cupok adalah ritlun, satu kati, wa thuluthun, dan 1/3 kati. Sekati dan 1/3 bil Baghdadi, dengan kati negeri Baghdad. Kita tak guna juga. Kalau orang dulu diguna kati. Orang dulu tempat di Terengganu ni, kalau orang dulu diguna kati. Dan sekarang ni kalau orang kata Amba nak tepah daging spiku. Dia orang tanya, spiku kilo ke spiku kati? Orang tua-tua tanya gitu pula kan. Spiku kilo sebab dia lain. Spiku kati lain, spiku kilo lain.
Kalau spiko kati 60 kilo je rasanya. Kena tanya orang tua lah. Kita orang muda lagi. Kena tanya orang tua-tua. Dia tahulah. Baik. Katanya wa yu'tabaru dhalika bil kaili tamran aw zabiba in tatammara aw tazabbaba. Ya, yang kata nisab dia 5 ausuk saat itu kena kira dengan sukatan ketika dia jadi tamar ataupun ketika dia jadi zabib. Maksudnya buah inab, buah anggur saat itu dia bukan kira masa dia buah anggur, kira 5 ausuk, kira ketika dia jadi zabib, dia jadi kismih. Sama juga buah tamar bukan kira ketika dia ketika dia jadi ketika rutab, sebab rutab tu masih lagi basah, dia kena kira masa jadi tamar. Okey, itu maksudnya wa yu'tabaru dzalika bil kaili tamran aw zabiban, tapi syarat in tatammara aw tazabbaba. Kalau sekiranya benda tu boleh jadi tamar dan boleh jadi zabib. Sebab di sana ada juga buah anggur tidak boleh nak buat kismih. Okey, kalau yang tidak boleh buat kismih barulah kita dak kira dengan kismih. Jadi 5 ausuk ni kita kena kira dengan kismih. Orang ahli dia tahulah. Kalau tamar kalau rutab banyak ni jadi tamar banyak mana dia tahulah. Kalau rutab banyak ni jadi tamar banyak mana, kalau anggur banyak ni jadi kismih banyak mana, ahli dia tahu, ahli dia. Kita dak ahli ni dak tahu kala benda. Ahli dia pakai tengok gitu tahu dah. Ahli lembu dia tengok lembu tengok kejap aje. Lembu ni tubik, daging banyak ni, tulang banyak ni, apa semua sekali. Meleh dak lari jauh. Kadang-kadang lari 2-3 gram je kadang-kadang. Kalau kita dak tahu lari berapa puluh kilo dak tahu lari. Kita sama. Orang pandai kambing kan, pandai kambing pegang, dia tengok kambing, dia pun pegang sikit, tahu dah berapa kilo kambing ni. Tahu lalu dah. Kita kalau kita pergi beli dengan tok peraih lembu daging kan, kita nak 2 kilo, dia tahu syik, tok 2 kilo sungguh. Pandai. Ni ahli dia pandai lah. Jangan cakap dengan bukan ahli 4 jalang. Baik. Katanya wa illa farutaban wa inaba. Kalau sekiranya tidak, maksudnya tamar ataupun rutab saat itu dia tidak akan jadi tamar ataupun inab tidak akan jadi zabib, maka kena kira dengan rutab dan kena kira dengan inab. Maka itu maksud dia. Dia kita kalau kita tengok dia tamar dia ada batang dia, begitu juga inab ada batang dia. Sama juga dengan benda kita kata gandum ada jerami dia, ada kulit dia, berah ada jerami dia, ada kulit dia. Adakah 5 ausuk saat itu kena kira sekali dengan kulit dan jerami ataupun suku? Kata dia wal habbu musaffan minat tibn wal qishr. Maksudnya benda biji yang saat itu mesti kena bersih daripada jerami, bersih daripada kulit. Jadi kita ni berah padi dia ada kulit. Jadi kalau padi tu kalau dia ada kulit, maka kulit dia kalau kita buang dia nak tahan lama. Kalau tak buang dia boleh tahan lama sikit. Jadi cara dia lagu mana? Okey, cara dia kira sekali dengan kulit lah. Tapi hak yang tadi asalnya 5 ausuk, maka hak ni kita kena kira 10 ausuk. Sebab kulit tu kadang-kadang separuh. Anda ingat masa kita kecil-kecil tu, kita ingat kita bawa padi seguning, kita pergi mesing di Koliba. Di Koliba tu ada tempat mesing padi. Lepas boleh berah tu separuh daripada guning hak yang kita pergi mesing. Masa kecil-kecil kita ingat lagi lah. Baik, di Koliba. Kalau siapa kenal nama dia Ustaz Puak Abah. Dia dulu Tok Imam Masjid Koliba. Dia di rumah dia tu dia ada mesing padi. Jadi masa kecil-kecil kita kita buat padi. Lepas tu pergi mesing padi lah. Bawa seguning, buat balik separuh guning berah. Jadi separuh tak ada. Jadi kalau sekiranya padi kita kena kira 10 ausuk. Sebab kulit masih lagi ada. Sebab dia kan dia kata dah wal habbu musaffan minat tibn wal qishr. Seterusnya katanya wala yukammalu jinsun bijins. Tapi wa tudammul anwa'u ba'daha ila ba'd. Tidak disempurnakan satu jenis dengan satu jenis yang lain. Tetapi kalau anwa' sebahagiannya digabungkan dengan sebahagian yang lain. Allah pula dah jenis lagi, nauk lagi. Orang yang belajar mantik dia fahamlah apa makna jenis, apa makna nauk. Tapi jenis gini. Maksud jenis di sini. Kita sekarang ni kita ada benda thimar satu jenis. Okey, thimar satu jenis. Lepas tu alhab satu jenis. Lepas tu kita ataupun kita kata gini, jenis maksud jenis di sini gini. Gandum satu jenis. Benda berah ataupun padi satu jenis.
tamar satu jenis, anggur satu jenis. Okey, itu jenis. Dia padi ni, dia ada nauk dia pula. Ada padi kapung, ada padi buluk, ada padi macam-macam nama padi lah. Padi. Okey, itu dipanggil anwa'. Dia anwa' ni di bawah jenis. Kalau nauk yang sama, walaupun kalau nauk yang berbeza tapi jenis yang sama, maka digabungkan. Jadi dia buat padi kapung, kita kata satu ausuk, satu wasak. Padi puluk satu wasak. Padi hok aluh tu satu wasak. Ada beberapa jenis padi kalau secara berasingan tidak cukup nisab, tapi kalau gabung cukup nisab. Maka kalau begitu kena gabung. Tapi kalau jenis yang berbeza tidak boleh gabung. Okey, contoh benda jenis yang berbeza. Kita kata tamar dengan ataupun rutab dengan inab, rutab dengan anggur. Okey, itu jenis yang berbeza. Okey, jenis yang berbeza. Kalau rutab saja tak cukup nisab. Anggur saja, inab saja tidak cukup nisab. Tapi kalau gabung dua tu cukup nisab. Adakah perlu gabung? Kata dia, wala yukammalu jinsun bijins. Kalau jenis sama jenis tidak boleh digabungkan. Tetapi nau kena gabungkan. Okey, jelas kan maksud dia? Baik. Lepas tu dia ada sebut wal alas ilal hintah. Kena gabungkan alas ilal hintah. Alas ni adalah sejenis gandum yang dimakan oleh sebahagian daripada penduduk Sana'a di negeri Yaman. Ada sebahagian daripada penduduk di negara Yaman, di Sana'a, dia makan sejenis gandum, nama dia alas. Oleh kerana alas adalah nauk bagi gandum, maka digabungkan dia kepada gandum. Okey, itu maksud dia. Kita baca lagi tadi kan? Baca lagi. Lepas tu dia kata lagu mana? Wa yukhraju min kullin biqistihi in sahul. Dan dikeluarkan daripada setiap dengan bahagiannya jika mudah. Okey, kita kata gua tadi. Kita kata kita buat contoh tempat kita lah. Orang di Kedah lah. Kedah. Ada padi tak kat rumah? Tak ada. Tak ada tokai padi sini. Okey. Buat bendang. Kata orang Kedah dia buat bendang 3 relung. Orang Kedah dia guna istilah relung kan. Ada 3 relung. Kita ekar-ekar, kita dia relung. Okey, 4 relung, 3 relung. Relung pertama ni tak cukup nisab. Relung kedua tak cukup nisab. Tapi kalau gabung cukup nisab. Sebagai contoh. Cuma relung pertama padi jenis lain. Relung kedua padi jenis lain. Sebagai contoh. Maka dia gabung lah. Okay, cukup nisab. Lepas tu nak keluar lagu mana? Kalau mudah, kita kena kira hak bahagian ni banyak mana, bahagian ni banyak mana. Itu maksudnya wa yukhraju min kullin biqistihi in sahul. Okey, jelas kan? Jadi dia padi akan datang, kita akan cerita wajib yang keluar zakat sebanyak 1/10. Kalau sekiranya tidak perlu kepada perbelanjaan untuk pengairan dia, maksudnya guna air tidak perlu kepada perbelanjaan, kena keluar sebanyak 1/10. Okey, katakanlah sebagai contoh, hak ni sebagai contoh ni 3 wasak, hak ni ada 3 wasak sebagai contoh. Jadi campur jadi 6 wasak. Okey, jadi cukuplah lebih daripada 5. Jadi 1/10 daripada 3 wasak, kita keluar 3 wasak 1/10. Hak ni 3 wasak 1/10. Okey, boleh faham? Kalau hak ni 2 wasak, hak ni 4 wasak, hak ni 1/10 dari 2 wasak, hak ni 1/10 daripada 4 wasak. Itu maksudnya wa yukhraju min kullin biqistihi in sahul. Kalau mudah. Kalau payah, payah. Wa illa ukhrija minal wasat. Kalau payah, wa illam yashul, kalau tidak mudah maksudnya payah, dikeluarkan daripada al-wasat, hak pertengahan, hak sederhana. Ni hak murah sikit, hak ni hak mahal sikit. Lepas tu ada hak yang dak mahal dak murah. Okey, kita keluar hak yang pertengahan lah. Kalau dak payah. Kalau payah. Kalau mudah macam hak yang kita tadi. Katanya wala yudammu thamaru amin ila thamari amin akhar. Dia tidak digabungkan buah 1 tahun kepada 1 tahun yang lain. Dia thamarin amin kepada buah 1 tahun yang lain. Sebab ni kan isim nakirah kan biasa kaedah, kalau isim nakirah maka berbeza kan. Benda di antara kaedah yang masyhur, Allahu Rabbi, nakirah apabila diulangkan nakirah, maka nakirah yang kedua dengan nakirah yang pertama dia berbeza. Idza atat nakiratun mukarrarah taghayara wa in yu'arraf thani tawafaqa kadzal mu'arrafani. Baik, idza atat nakiratun mukarrarah, apabila datang oleh nakirah yang diulang-ulangkan, taghayara, nescaya berbeza keduanya.
Kita kata ni, ja'a rajulun wa ra'aitu rajulan. Telah aku melihat seorang lelaki dan telah datang di seorang lelaki dan aku melihat seorang lelaki. Maka lelaki yang datang dengan lelaki yang kita lihat adalah orang yang berbeza. Sebab kita guna ibarat isim nakirah. Sebab tu kita kata ni, dan tidak dikumpul buah satu tahun kepada buah satu tahun yang lain. Baik. Kalau dia nak mari akhara sekali pun kita faham dengan kaedah yang kita sebut. Lepas tu mari akhara. Tak ingat nak baca akhara tadi. Kalau ingat baca akhara dah cerita dah buat kaedah tu. Baik. Tidak dikumpulkan buah satu tahun kepada satu tahun yang lain. Okey, katakanlah tahun ni dia buat padi. Tapi dia buat sebanyak 4 wasak je. Dah cukup 5. Tahun depan dia buat padi pula. 4 wasak je kok. Kalau capur saat ni tu cukup lah. Tapi oleh kerana tahun yang berbeza, adakah kena capur? Tak. Tapi kalau tahun yang sama kena capur. Maksudnya hak ni dia buat awal tahun, hak ni buat 2 tahun. Sebab kadang-kadang orang buat 2 tahun sekali padi. Orang buat 2 tahun sekali. Baru ni ada nak buat 3 tahun 3 kali setahun nak buat. Tapi rasanya tak berjaya rasa 3 kali setahun. Sebab tanah dah nak berja molek. Baik, ada buat 2 kali setahun. Sekali setahun, 2 kali setahun. Jadi kalau buat 2 kali setahun, awal tahun buat, akhir tahun buat sebagai contoh kan. Maka ketua kena gabung untuk mencukupkan nisab. Okey, ni kalau cukup nisab dah. Tapi kalau tahun yang berbeza, tidak perlu digabungkan. Sama juga wa kadzalika zar'u, sama juga dengan tanaman. Okey, wa yudammu sampai situ dah. Siapa? Kedak baca dah ni. Okey, kita berhabis sikit lagi ya. Dan digabungkan buah tahun ini. Oh, sama je lah kan. Saat ni wala yudammu tidak digabungkan. Patut ni kata wa yudammu thamarul 'am wa zar'uhu ba'dahu ila ba'd. Dan digabungkan buah satu tahun dan tanamannya sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Baik. Jadi kita kalau kira sesi yang pertama kita sudah dalam pukul 12. Jadi ni pukul 12 dah. Kita kena berhenti dululah. InsyaAllah nanti kita sambung lepas daripada Jumaat. Dan kita mengharapkan ada keberkatannya dan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka kepada kita semua pintu ilmu dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pihak penganjur dan semua yang terlibat dalam menjayakan program kita pada pagi yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.